Five is 1,300 concerts in India. Cooler, Frankfurt, York, Darlington, Newcastle, Berwick, Street, and میرے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، تو ہی شفاعت کی اما، اے رحمت للعالمین، اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، کوئی نہیں تجھ سا نہیں، اے رحمت للعالمین، اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، اے نبی اے نبی نبی تیرے در پہ آئے جو دامن کو بھر لے جائے، وہ ان جالیوں کی شان کیا، ایک نظر ہم پر بھی ہو، اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، تو ہی شفاعت کی اما، اے رحمت للعالمین، اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، کوئی نہیں تجھ سا نہیں، اے رحمت للعالمین، اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، اے نبی اے نبی اے نبی آتے صبا ان کو بتا اس درد کی ہے کیا دوا، میں تو مریض عشق ہوں، دے گی شفا ان کی عطا، ہے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، میرے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، تو ہی شفاعت کی اما، اے رحمت للعالمین، اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، کوئی نہیں تجھ سا نہیں، اے رحمت للعالمین، اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، اے نبی اے نبی اے نبی دیکھ لے مجھ کو ذرا تیرے در پہ ہوں کھڑا، تیرے عشق میں رہوں رات دن، میری ہے بس یہ دعا، اے نبی پیارے نبی میرے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، اے نبی پیارے نبی تو ہی شفاعت کی اما، اے رحمت للعالمین، اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، کوئی نہیں تجھ سا نہیں، اے رحمت للعالمین، اے نبی پیارے
दी मेरे नबी प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनिया दी ऐ नबी प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनिया दी तू ही शफाअत की. Boleh menjana wang semudah itu? Jemput rakan anda untuk menyertai XM dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Seperti mana yang dijanjikan, kita akan membaca daripada kitab Mishkatul Masabih bagi membicarakan ataupun mengambil panduan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan Dajjal. Saya akan membaca daripada Kitabul Fitan Babul Alamati Baina Yaday Sa'ati wa Dhikrid Dajjal. Dan pembacaan akan dibuat secara sardan, maksudnya akan dibaca hadis-hadis dan hanya akan disentuh syarahan berkaitan sahaja. Adapun syarahan dan kupasan dan ibrah kita akan sentuh di dalam membahaskan fiqhut tahawulat. Wa bisanadil muttasil minna ila sahibi al-kitabi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala babul alamati baina yaday sa'ati wa dhikrid dajjal. Bab tanda-tanda sebelum hari kiamat dan sebutan berkaitan dengan Dajjal. Al-Faslul Awwal. An Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala ittala'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam alayna wa nahnu natadhakaru faqala ma tadhkuruna qalu nadhkuru as-sa'ata qala innaha lan taquma hatta taraw qablaha 10 ayatin فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم وفي رواية نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر وفي رواية في العاشرة وريح تلقي الناس في البحر رواه مسلم. Diriwayatkan daripada Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam telah muncul di hadapan kami, datang kepada kami.
Pada ketika itu kami sedang bermuzakarah dan berbincang. Lalu baginda bersabda, apakah yang kalian sebutkan? Apakah yang kalian bincangkan? Lalu mereka menjawab, kami menyebut tentang hari kiamat. Lalu baginda bersabda, sesungguhnya hari kiamat tidak akan berlaku sehingga kamu melihat sebelumnya 10 tanda. Lalu baginda menyebut tentang yang pertama dukhan, asap. Yang kedua dajjal. Yang ketiga dabbatul ard. Yang keempat terbitnya matahari daripada barat. Yang kelima turunnya Nabi Isa bin Maryam. Yang keenam keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian Nabi menyebut tentang 3 jenis khusuf, gerhana yang akan berlaku, iaitu pertama berlaku gerhana di timur, yang kedua di barat, dan yang ketiga di Jaziratil Arab. Dan akhir sekali baginda menyebut api yang akan keluar daripada negeri Yaman. Api itu akan mengusir manusia ke tempat berkumpulnya mereka, iaitu di Adan. Ada yang mengatakan mahsyar ini maksudnya nanti setelah berlakunya kiamat, maka disitulah akan dimahsyarkan manusia. Dalam satu riwayat yang lain dengan lafaz api yang akan keluar daripada bahagian bawah Adan, iaitu di Yaman, yang akan menghalau manusia sehingga ke mahsyar, sehingga ke tempat berkumpulnya mereka. Dalam satu riwayat, perkara yang ke-10 yang Nabi sebutkan adalah angin yang akan mencampak manusia ke dalam lautan. Hadis ini riwayat daripada Al-Imam Muslim. Kita bacakan syarahan ulama tentang apakah yang dimaksudkan. Antara tanda sebelum kiamat akan keluar api daripada negeri Yaman, secara khususnya daripada Adan. Bahagian Adan, iaitu suatu bandar di Yaman yang akan halau manusia. Sehingga manusia lari sehingga sampai ke Ardul Mahsyar. Jadi yang dimaksudkan dengan Ardul Mahsyar, ada yang tafsirkan maksudnya api itu akan halau manusia sehingga ke bumi Syam. Kerana ada hadis yang berbunyi, innal hasyara yakunu fil mahsyar. Hasyar maksudnya kebangkitan semula manusia itu akan berlaku di bumi Syam. Hadis ini menyenaraikan 10 perkara yang menjadi tanda-tanda kiamat, yang merupakan tanda kiamat yang besar. Sebahagiannya pertengahan. Maka tanda kiamat ini disebut oleh Rasulullah SAW, tetapi ia tidak bermakna urutannya seperti yang disebut oleh baginda. Tertib di dalam riwayat ini bukanlah untuk menyatakan urutan yang sebenarnya akan berlaku. Dia hanya susunan itu hanya daripada segi sebutannya, tetapi daripada segi susunan yang bakal berlaku bukan seperti yang disebutkan di dalam hadis ini. Misalnya, di dalam hadis ini menyebut terbitnya matahari daripada barat, kemudian keluarnya Nabi Isa ataupun turunnya Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan yang akan berlaku peristiwa turunnya Nabi Isa alaihissalam itu lebih awal berbanding terbitnya matahari daripada barat. Api yang akan menghalau manusia
ke tempat berkumpulnya mereka. Telah sabit dalam beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, bahawasanya bumi tersebut itu adalah negeri Syam. Maka dalam kitab Fathul Bari, Al-Hafiz Ibnu Hajar menyenaraikan beberapa riwayat yang mensahihkan bumi itu ataupun yang mensabitkan bumi yang tempat berkumpulnya manusia itu, tempat hasyarnya manusia itu adalah di bumi Syam. Misalnya ada sepotong hadis yang berbunyi daripada Sayyidina Abdullah bin Umar bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Satakhruju narun min Hadramaut qabla yaumil qiyamah. Tahsyurun nasa." Qulna ya Rasulullah fama ta'muruna? Qala alaikum bisyam. Alaikum bisyam. Akan keluar api daripada Hadramaut sebelum hari kiamat, dan api itu akan mengumpulkan manusia. Kami bertanya, ya Rasulullah, apakah yang kamu perintahkan kami untuk melakukannya pada hari tersebut? Maka Nabi SAW bersabda, hendaklah kamu melazimi negeri Syam. Hadis ini riwayat Tirmizi dalam kitab Sunannya. Daripada satu riwayat yang lain, an Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala innakum mahsyuruna wa naha bi yadihi nahwa syami rijalan ay musyatan wa rukbanan ay rakibina ala al-jamal ala al-jimali wa tujarruna ala wujuhikum. Rawahu Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya kamu semua akan dikumpulkan. Lalu baginda telah menunjukkan dengan tangan mulia baginda ke arah negeri Syam. Kamu akan datang ke sana dalam keadaan berjalan kaki dan dalam keadaan menunggang, iaitu menunggang di atas unta. Dan kamu akan diseret di atas wajah-wajah kamu. Dalam satu riwayat yang lain, an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, satakunu hijratun ba'da hijrah, fa khiyaru ahli al-ardi alzamuhum muhajara Ibrahim ay bilad asy-Syam, wa yabqa fil ardi shiraru ahliha, talfidhuhum araduhum wa taqdharuhum nafsullah ay yakrahu Allah khurujahum ila asy-Syam wa muqamahum biha, fala yuwaffiquhum lidzalika fatahsyuruhumun naru ma'al qiradati wal khanazir. Hadis ini riwayat daripada Imam Abi Daud yang berbunyi akan berlaku hijrah demi hijrah, dan orang yang terbaik daripada kalangan penduduk bumi adalah mereka yang melazimi tempat berhijrahnya Nabi Ibrahim, iaitu bumi Syam. Termasuk juga Palestin, termasuk juga Syria. Dan yang akan tinggal di bumi ini adalah penduduk-penduduknya yang buruk, yang jahat. Negeri mereka sendiri meludah mereka, maksudnya ingin membuang mereka. Dan zat Allah Ta'ala sendiri tidak menyukai mereka, iaitu Allah tidak menyukai keluarnya mereka ke bumi Syam dan tinggalnya mereka di sana. Lalu Allah tidak memberi taufik kepada mereka untuk berbuat demikian. Lalu mereka akan dihalau oleh api bersama dengan monyet, kera dan babi-babi. Dalam satu riwayat yang lain, wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, awwalu asyrati as-sa'ah narun tahsyurun nasa min al-masyriqi ila al-maghribi. Tanda yang pertama daripada tanda-tanda kiamat adalah api yang akan mengumpulkan manusia daripada timur pergi ke barat. Daripada timur pergi ke barat. Hadis ini riwayat daripada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan ada hadis-hadis yang lain. Ada hadis-hadis yang lain. Kesimpulannya, hadis-hadis yang telah disebutkan tadi terkandung di dalamnya penjelasan tempat daripada mana tempat keluarnya api. Pertama. Yang kedua,
penjelasan bilakah api itu akan keluar. Yang ketiga, bagaimana api itu akan halau manusia. Yang keempat, sehingga ataupun ke mana api itu akan membawa manusia. Membawa manusia. Dan ada hadis yang lain yang menjelaskan keadaan manusia ketika mereka tu dibawa ke sana, ke Ardul Mahsyar yang terletak di bumi Syam, keadaan mereka tu bagaimana? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yuhsyarun nas, akan dikumpulkan manusia ke bumi Syam sebelum berlakunya hari kiamat. Pada ketika itu mereka masih hidup dan mereka dikumpulkan dalam tiga keadaan. Tiga keadaan. Raghibin, rahibin, wasnani ala ba'ir. Wasnani ala ba'ir. Wa thalathatun ala ba'ir, wa arba'atun ala ba'ir, wa 'asharatun ala ba'ir. Ay annahum yata'aqabuna ala rukubil ba'iril wahid. Fayarkabu ba'duhum wa yamshi ba'duhum. Wa tahsyuru baqiyatahumun naru taqilu ma'hum haythu qalu wa tabitu ma'hum haythu batu wa tusbihu ma'hum haythu asbahu wa tumsi ma'hum haythu amsaw ay tulazimum kullal mulazamah ila an yasilu ila makanil hasyar. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim ini menjelaskan bagaimana api itu akan bawa manusia. Api itu akan bawa manusia. Ada keadaan yang pergi ke sana satu orang dengan satu ekor unta, dua orang dengan satu ekor unta, tiga orang dengan satu ekor unta, empat orang dengan satu ekor unta, 10 orang dengan satu ekor unta. Maksudnya mereka ada yang pergi menaiki unta tapi gilih-gilih. 10 orang gilir dengan satu ekor unta. Maknanya secara bersilih ganti mereka akan naik sehingga sampai ke sana. Dan selain daripada itu, mereka ini akan dibawa oleh api. Api ini yang akan bawa manusia sehingga ke bumi Syam akan bersama dengan mereka pada waktu mereka tidur tengah hari, api itu ada. Pada waktu mereka tidur, pada waktu malam pun api itu akan bersama mereka. Dan ketika mereka berada pada waktu pagi, api itu akan bersama dengan mereka. Ketika mereka berada pada waktu petang pun, api akan bersama dengan mereka. Maksudnya, api itu akan bersama dengan mereka 24 jam sampailah bawa mereka tiba di tempat perkumpulan tersebut, iaitu bumi Syam. Itu sedikit syarahan berkaitan dengan api yang disebutkan di dalam hadis ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badiru bil a'mali sittan ad-dukhana wad-dajjala wa dabatal ardi wa tulu'an syamsi min maghribiha wa amral 'ammah wa huwaysah ahadikum, rawahu Muslim. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hendaklah kamu bersegera melakukan amal sebelum datangnya 6 perkara. Yang pertama asap, yang kedua dajjal, yang ketiga dabatul ard, yang keempat terbitnya matahari daripada barat, yang kelima amrul ammah, yang keempat huwaysah ahadikum, yang keenam sebelum yang kelima apa dia? Amral ammah. Amral ammah ni maksudnya al-fitnah allati ta'ummun nas. Sebelum datangnya fitnah, datangnya musibah yang kena pada semua orang. Semua orang terkesan. Orang baik pun terkesan, orang tak baik pun terkesan. Dan sebelum datangnya huwaysah ahadikum,
Huwaisa ahadikum ni, satu ditafsirkan maksudnya kematian, dan satu lagi ditafsirkan sebagai perkara-perkara yang menyibukkan manusia daripada buat amal. Sekali lagi saya baca, Nabi SAW pesan, hendaklah kamu bersegera buat amal sebelum datangnya 6 perkara. Pertama, dukhan, asap. Yang kedua, dajjal. Yang ketiga, dabbatul ar, akan dijelaskan. Dan yang keempat, terbit matahari daripada barat. Yang kelima, fitnah yang datang, melanda dan terkesan dengannya semua manusia. Dan yang keenam, kematian. Daripada hadis ini kita boleh faham bahawasanya bila kita bicara tentang dajjal, bukan maksudnya adalah kita pasrah dan kita putus asa, bukan. Itu bukan cara ataupun panduan yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi menyebut bersegera buat amal. Kuatkan iman sekarang. Banyakkan zikir sekarang. Banyakkan selawat sekarang. Bina kekuatan itu sebelum datang zaman fitnah maha dahsyat dan luar biasa. Bila tiba zaman fitnah seperti itu, kita sudah berada dalam persiapan. Segi rohaninya, kekuatan hatinya, segi berzikirnya, segi dakwahnya, segi imannya. Memang kita sudah ada persiapan dalaman. Itu panduan Rasulullah. Ingat, bila kita bicara tentang perkara ini, maksudnya persiapan amal perlu didahulukan, bukan maknanya berpeluk tubuh, berpasrah dan berada dalam ketakutan. Dan kita kena faham, Dajjal itu makhluk. Dia tak boleh buat apa-apa. Dia tak boleh memberi manfaat, dia tak boleh memberi mudarat, melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبا رواه مسلم. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda kiamat yang pertama, maksudnya yang besar, yang akan keluar adalah terbitnya matahari daripada barat dan keluarnya dabbatul ar kepada orang ramai. Dia ada sejenis binatang yang rupanya pelik yang boleh bercakap. Dan dabbatul ardi ini akan keluar pada waktu duha, pada waktu matahari naik tinggi, waktu duha. Kemudian Nabi SAW bersabda, di antara dua tanda tadi, di antara dua tanda tadi, kalau ada yang datang dulu, maka maknanya yang satu lagi itu akan datang selepasnya dalam masa yang dekat. Maksudnya, kalaulah dabbatul ar keluar dulu, maknanya akan menyusul dalam masa yang dekat terbitnya matahari daripada barat, ataupun terbit matahari daripada barat keluar dulu, maka akan menyusul selepasnya dalam tempoh yang dekat terbitnya ataupun keluarnya dabbatul ar. Sebab itu diterangkan, bila disebutkan tanda yang pertama, maksudnya yang besar, yang amat besar. Sebab itu dalam syarahan tentang makna hadis ini, sebab makna hadis ini seolah-olahnya dia adalah tanda yang pertama, lebih awal lagi, sebelum daripada Dajjal lagi. Sebelum daripada Dajjal. Sedangkan urutan yang dinyatakan adalah peristiwa terbitnya matahari daripada barat itu adalah setelah semua selesai. Setelah Nabi Isa pun telah meninggal dunia. Oleh kerana itu dinyatakan terbitnya matahari daripada barat bukanlah tanda yang pertama, kerana sebelum daripada itu asap, peristiwa asap dukhan, dan juga peristiwa Dajjal. Peristiwa Dajjal. Maka
Yang dimaksudkan dengan tanda-tanda dalam hadis ini, tanda-tanda yang betul-betul hampir dengan kiamat. Walaupun Dajjal itu adalah tanda kiamat yang besar, tapi dia antara besar tu dia ada lagi yang lebih hampir. Jadi yang tanda yang awal daripada tanda-tanda yang betul menghampiri kiamat adalah terbitnya matahari daripada barat dan seterusnya. Maka dinyatakan di sini segi urutannya pun ada disebutkan oleh Al-Habib Abu Bakar Al-Adni dalam kitab beliau Al-Usus wal Muntalaqat, iaitu urutannya keluarnya asap, kemudian keluarnya Dajjal, kemudian peristiwa terbit matahari daripada barat, dan sebelum itu sebenarnya Ya'juj dan Ma'juj, dan sebelumnya lagi Nabi Isa, kematian Nabi Isa, sebelumnya lagi Ya'juj dan Ma'juj. Barulah berlaku peristiwa terbitnya matahari daripada barat, kemudian keluarnya api dan sebagainya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuhum lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira tulu'u syamsi min maghribiha wad dajjalu wa dabbatul ardi rawahu Muslim. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 perkara yang kalau dia keluar maka tidaklah memberi faedah kepada satu jiwa iman dia dalam keadaan dia tak pernah beriman sebelum itu, ataupun dia tidak menghasilkan kebaikan pada imannya. Maksudnya dia memang belum beriman sebelum perkara ini berlaku, ataupun dia tidak menghasilkan hidayah pada iman dia, lemah pada iman dia. Maka kalau datang 3 perkara ini, maka tidaklah berfaedah iman yang sedia ada pada dirinya. 3 perkara tersebut adalah terbitnya matahari daripada barat, yang kedua keluarnya Dajjal, yang ketiga dabbatul ardi. Kalau kita melihat hadis tentang taubat, ada 2 masa yang mana taubat seseorang itu sudah tidak lagi diterima, iaitu yang pertama bila nyawa sudah sampai ke gargarah, kerongkong, maka tidak diterima taubatnya. Yang kedua saat matahari terbit daripada barat, seperti yang kita sebut, ia hanya berlaku setelah selesai cerita tentang Dajjal, Ya'juj Ma'juj dan seumpamanya. Maka apakah maksud hadis ini? Adakah orang yang beriman pada waktu itu sudah tidak diterima imannya, tidak diterima Islamnya? Zahirnya maksud bahawasanya apabila keluar Dajjal, iman seseorang itu tidak akan memberi manfaat untuk dia. Maksud tak beri manfaat, kalau waktu Dajjal keluar, iman kita tidak siap, iman kita tidak kuat, maka iman sedia ada itu tak boleh memberi manfaat kita kepada diri kita untuk mengelakkan diri daripada fitnah Dajjal. Bukan maksudnya iman dia tak diterima. Apatah lagi kalau seseorang itu dia kafir. Saat datangnya Dajjal, maka dia tidak akan dapat beriman. Kerana begitu kuatnya fitnah Dajjal, orang Islam yang kuat, yang ada iman pun tetapi tidak ada khair pada imannya, maka imannya itu tidak memberi manfaat untuk menguatkan dirinya, menyelamatkan dirinya daripada fitnah Dajjal. Daripada fitnah Dajjal. Itu tafsiran hadis ini insya-Allah. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين غربت الشمس أتدري أين تذهب هذه قلت الله ورسوله أعلم قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن حين غربت فيؤذن لها ويوشك أن تسجد ولا تقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لها
wa yuqalu la irji'i min haitsu jiti fatatlu'u min maghribiha fadzalika qawlu ta'ala wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Tak ada. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha qala mustaqirruha tahtal arsy muttafaqun alaih. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda pada ketika tenggelamnya matahari. Maka Nabi SAW telah bersabda kepada sahabatnya, adakah kamu tahu di manakah perginya matahari ini, iaitu ketika dia tenggelam? Aku, kata Sayyidina Abu Dzar menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya matahari itu pergi ia, iaitu ketika tenggelamnya ia, perginya matahari itu sehingga dia bersujud di bawah arasy. Lalu dia meminta izin. Dia meminta izin daripada Allah untuk terbit. Lalu diberi izin kepadanya. Dan hampir-hampir akan tiba masa matahari akan bersujud dan tidak diterima daripada matahari tersebut, dan dia akan meminta izin untuk terbit, tetapi iaitu daripada timur, tetapi tidak diberi izin kepadanya. Lalu akan dikatakan kepada matahari itu, kembalilah kamu daripada tempat yang kamu datang. Oleh kerana dia datang daripada tempat tenggelamnya ia, maka matahari itu kembali kepada tempat tenggelamnya, lalu terbitlah ia daripada tempat tenggelamnya. Perkara yang saya sebutkan tadi itu, kata Rasulullah, sesuai dengan firman Allah, wasyamsu tajri limustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Matahari akan berjalan menuju ke tempat mustaqirnya, tempat tetapnya. Apakah yang dimaksudkan mustaqir dalam ayat ini, dalam surah Yasin? Maksud mustaqarrillah, mustaqar itu maksudnya adalah iaitu suatu tempat di bawah arasy. Kita baca syarahan ulama berkaitan dengan apakah yang dimaksudkan sehingga matahari itu sujud di bawah arasy. Apa maksudnya? Sehingga matahari itu sujud di bawah arasy, qala ba'dul muhaqqiqin la yukhalifu hadha qawluhu jalla jalaluhu wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'ah wal muradu biha nihayatu madrakil basar wa sujuduha tahta al-'arsy innama huwa ba'da al-ghurub wa fil hadisi raddun 'ala man za'ama anna al-murada bi mustaqarriha ghayatu ma tantahi ilayhi fil irtifa' wa dhalika yawmun fis sanah ila muntaha amriha 'inda intihai ad-dunya. Qala al-Khattabi yuhtamalu an yurada bidzalika annaha tastaqirru tahtahu istiqraran ilmuna la yuhitu bihi. Perkara ini insya-Allah kita akan baca lagi syarahannya. Apa maksud hadis ini? Iaitu matahari akan, selepas tenggelamnya matahari itu, dia akan pergi ke mustaqarrillaha, iaitu maksudnya adalah di bawah arasy. Walhasilnya perkara itu, matahari ini dia bergerak menurut perintah. Dia nak terbit pun dia akan meminta izin dan diberi izin. Meminta izin dan diberi izin. Akan sampai satu masa, saat dia meminta izin untuk terbit daripada timur, tidak diizinkan dan dia akan diperintahkan, kamu kembalilah ke tempat daripada mana kamu datang. Iaitu dia datang daripada barat, kembali ke barat, dan dia akan terbit daripada barat. Bila matahari terbit daripada barat, itu antara tanda besar akan berlakunya hari kiamat. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ati amrun akbar min ad-dajjal, rawahu Muslim.
Diriwayatkan daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada di antara penciptaan Nabi Adam sehinggalah berlakunya hari kiamat satu urusan yang lebih besar daripada Dajjal. Maknanya daripada mula penciptaan manusia Nabi Adam AS sehingga berlakunya hari kiamat, satu perkara yang sangat besar dan yang sangat bahaya, tidak ada lebih daripada urusan ataupun peristiwa kedatangan Dajjal. Wa an Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yakhfa alaikum, inna Allah ta'ala laysa bi'a'wara wa innal masiha ad-dajjala a'waru 'ainil yumna ka'anna 'ainahu 'inabatun tafiyatun, muttafaqun alaih. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa lafaznya? Sesungguhnya Allah itu maksudnya Tuhan kamu itu tidak terselindung ke atas kamu. Maksudnya siapa Tuhan kamu, apakah sifat-sifatnya, ilmu tentangnya itu tidaklah tersembunyi daripada kamu. Kamu semua tahu Tuhan itu bagaimana, apakah sifatnya. Sesungguhnya Tuhan kamu itu iaitu Allah. Sesungguhnya Allah bukanlah a'war. Allah itu bukanlah a'war. Maknanya kamu janganlah tertukar. Kamu telah tahu. Sebab itu sangat penting untuk ajar sifat-sifat Tuhan. Perkara-perkara yang mukhalafah. Apa maksud perkara-perkara yang mukhalafah? Perkara-perkara yang mustahil pada zat Allah Subhanahu wa taala. Antaranya perkara yang mustahil bagi zat Allah taala itu serupa dengan makhluk. Bila akidah ini tertanam dalam diri manusia, maka dia tidak akan terkeliru yang mana satu Tuhan, yang mana satu bukan Tuhan. Maka Nabi ingatkan, sifat-sifat Tuhan kamu, ilmunya itu kamu semua tahu. Tidak terselindung. Kamu ni maksudnya sahabat. Dan sepatutnya orang Islam pun tahu. Dan Tuhan kamu tidaklah dia itu buta sebelah. Dan kita akan terangkan apa maksud a'war. Dia bukan mata satu. A'war ni bukan mata satu. Tetapi dia ada dua biji mata. Tapi sebelah mata ni a'war. Jadi Nabi SAW ingatkan Tuhan kamu ini tidaklah jenis dia mata sebelahnya tak elok, a'war. Dan sesungguhnya Dajjal itu, dia itu mata sebelahnya buta. Mata sebelahnya buta. Belah mana? Belah mana itu yang kata buta itu? Yang sebelah kanan. Mata yang sebelah kanan. Seolah-olah, ini maksud a'war. Seolah-olah mata dia itu seperti sebiji anggur yang terapung. Itu lafaznya. Seolah-olah mata dia yang sebelah itu seperti biji anggur. Sebiji anggur yang tafiyah, yang terapung di atas air. Kita tengok syarahannya tentang makna ka'anna 'ainahu 'inabatun. Ka'anna 'ainahu 'inabatun. Seolah-olah mata dia itu inabah, sebiji anggur yang timbul. Apa maksud tafiyah? Tafiyah ni kalau ikan mati kemudian ditimbul atas air, ikan tu kita panggil tafi.
Maka apa maksud perumpamaan mata Dajjal itu? Seperti anggur yang timbul. Jadi kalau anggur tu timbul atas air, dia nampak apa? Timbul, terjojol. Mata manusia ni dia tak timbul, dia duduk dalam. Tetapi mata Dajjal yang sebelah itu, ka'annaha inabatun tafiyah, maka dia menonjol. Perumpamaan itu menunjukkan yang pertama, apa maksud dia awar? Mata sebelah itu tak ada cahaya. Tak ada cahaya maksudnya dia tak boleh nak nampak. Dan tafiyah itu maksudnya adalah apa? Tafiyah itu maksudnya dia timbul. Terjojol yang sebelah kanannya. Wa qad ruwiya fil hadisi annahu mamsuhul aini wa matmusul aini wa annaha laysat hajra'a wala natiyah wa hadhihi sifatu habbatil inab allati sala ma'uha wa tafiyat wa ala ma ja'a fil ahadits ukhar jahizul ainan wa ka'annaha kaukabun yuhtaju bihi lirriwayatil ula wa yasihul jam'u bainahuma bi anna ahadahuma matmusatun wa mamsuhatun wa ghairu natiyah wa tafiyah bil hamzi wal ukhra ka'annaha kaukabun wa jahizun wa tafitul ghairi. Dia berkaitan dengan mata Dajjal ni. Berkaitan dengan mata Dajjal ada beberapa lafaz. Ada beberapa lafaz yang diriwayatkan tentangnya. Ada beberapa lafaz mana ni? Ada beberapa lafaz yang diriwayatkan tentangnya. Yang pertama, a'war. Yang kedua, ka'annaha inabatun tafiyah, iaitu anggur yang timbul. Ada riwayat yang menyebut huwa a'waru ainihil yusrah bi'ainihil yumna zafaratun ghalizah. Riwayat yang ketiga berbunyi matanya itu a'war, di sebelah kanan, dan mata sebelah kirinya zafaratun ghalizah. Zafaratun ghalizah tu maksudnya ada daging yang tumbuh di atas hujung mata. Dan dia tebal. Dan daging yang tebal itu tutup biji mata. Tutup biji mata. Okey, itu yang riwayat yang ketiga. Dan ada riwayat berkaitan dengan mata Dajjal ini, mamsuhul ain. Nombor 4. Nombor 5, matmusul ain. Matmusul ain maksudnya tak ada langsung mata. Tak ada langsung mata. Dan ada juga mamsuhul ain. Maka oleh kerana ada pelbagai riwayat tentang keadaan mata Dajjal ini, maka sebahagian ulama telah menghimpunkan riwayat-riwayat yang berbeza-beza, iaitu semua riwayat ini menceritakan tentang dua mata yang berbeza. Maksudnya salah satu daripada matanya mamsuh, matmus, dan tak timbul. Dan sebelah lagi matanya itu timbul. Sebelah matanya ini tak ada. Mamsuh, tak ada. Matmus, tak ada. Dan sebelah lagi ada, yang ada tu pula dia timbul seperti anggur, dan dia ada seperti daging yang tumbuh di hujung mata sehingga tutup
biji mata tersebut. Dan bahagian mata yang ada daging itu di sebelah kanan, dan di sebelah kirinya adalah bersifat a'war. Bersifat a'war. InsyaAllah kita akan lihat bagaimana Al-Imam Nawawi dan juga Al-Imam Hafiz Ibnu Hajar dalam menjamakkan, menghimpunkan perbezaan-perbezaan riwayat tentang mata Dajjal ini. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Subhanallah ibn awar kiri. Hadis yang ke-6, hadis yang ke-7 akan disambungkan dengan tajuk bagaimanakah memahami perbezaan-perbezaan riwayat berkaitan dengan bagaimana rupanya mata Dajjal tadi. Ada dibahaskan oleh Al-Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, dan juga dibahaskan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar di dalam kitab beliau Fathul Bari. InsyaAllah ada kesempatan yang lain kita akan baca daripada syarahan tersebut. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Semoga Allah Ta'ala memudahkan segala urusan kita semua, dan kita tutup majlis kita dengan Sekarang kita baca sebelum ikut ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad. Coba tak lamnya? Lam jalalah. Qul huwa Allahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Banyak lahu tadi? Banyak. Wa lam yakul lahu, itu masuk dalam dam satu. Jadi kita belum bagi tahu hukumnya, ikut bacaan cikgu. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sudah banyak kita belajar dia. Baik. Mari kita baca. Shadaqallahul azim. Itulah para penonton yang dihormati sekalian, 3 perkara yang dapat kita bincangkan dalam pelajaran kita kali ini. Hingga bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.